Dekad 90-an bermula baik bagi Malaysia. Pertumbuhan KDNK sekata dari tahun ke tahun memberi suntikan keyakinan terhadap masa depan negara. Namun pada Julai 1997, apabila berlakunya krisis mata wang di Asia, semuanya berubah. Kejatuhan nilai ringgit menjejaskan pertumbuhan rancak Malaysia pada awal dekad itu. Seterusnya, ketika melangkah masuk ke tahun 98, pelbagai cabaran menanti dan perkembangan yang berlaku pada tahun itu masing-masing telah mencorakkan hala tuju negara dalam tahun-tahun berikutnya. Sektor ekonomi. Seperti yang disebut tadi, krisis mata wang pada tahun sebelumnya belum pulih lagi ketika dunia melangkah masuk ke tahun 98. Pelbagai inisiatif dibuat demi membantu menstabilkan kedudukan ringgit dan seterusnya ekonomi negara. Antara langkah terpenting yang diambil kerajaan ialah menetapkan nilai RM3.80 bagi setiap dolar Amerika. Penetapan nilai ini berterusan selama lebih 7 tahun dan sedikit sebanyak membantu menstabilkan keadaan ekonomi selepas itu. Isu alam sekitar. Kesan perubahan iklim lewat 90-an menjadikan fenomena El Niño lebih ketara di Malaysia pada permulaan 1998. Krisis ini menyebabkan cuaca panas dan kering dengan peningkatan suhu mencecah lebih 40 darjah Celsius di setengah kawasan dalam Malaysia. Di Lembah Kelang, paras air yang surut di empangan Semenyih menyebabkan krisis kekurangan air bekalan dan penggunaan air di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor dicatu mengikut jadual selama lebih 2 bulan. Pembangunan infrastruktur dan kemudahan. Sektor pembangunan dan pembinaan banyak melalui cabaran dengan tekanan krisis ekonomi dan matlamat untuk menyiapkan beberapa infrastruktur penting pada tahun itu menghadapi laluan ketir. Link kedua Malaysia-Singapura. Cadangan pembinaan jambatan hubungan kedua sebarang Selat Teberau ini sudah pun difikirkan sejak awal tahun 1980-an. Akhirnya ia siap dibuka pada Januari 1998 dan kini menjadi laluan perhubungan penting ke sebelah barat Singapura dan Johor. Menara Berkembar Petronas dan KLCC. Setelah mengambil masa pembinaan selama 5 tahun, akhirnya Menara Berkembar Petronas dan Suria KLCC dibuka pertengahan tahun 1998. Pembukaan menara tertinggi itu membawa tumpuan dunia kepada Malaysia yang juga menjadi ikon kepada identiti Kuala Lumpur kepada dunia luar. KLIA. Pembukaan KLIA di Sepang menandakan satu lagi pencapaian penting bagi Malaysia dalam tahun 1998. Pada ketika pembukaannya, KLIA dianggap antara lapangan terbang termoden dan terbaik seluruh dunia. Lapangan terbang Subang memberi ruang kepada KLIA menjadi gerbang penerbangan utama yang baru bagi Lembah Kelang dan juga bagi Malaysia secara amnya. Putra LRT. Laluan Putra LRT di Kuala Lumpur dibuka pada tahun 98 sebagai tambahan kepada laluan tren Star dan KTM komuter yang telah pun beroperasi selama beberapa tahun. Pembukaan laluan Kelana Jaya dan Gombak ini memudahkan pergerakan seramai 120,000 pengguna sehari pada masa pembukaannya. Kompleks Sukan Negara di Bukit Jalil. Peruntukan pembangunan Kompleks Sukan Negara dibuat berikutan penganugerahan penganjuran Sukan Commonwealth di Kuala Lumpur. Pembukaan Stadium Hoki, Arena Renang, Stadium Tertutup dan Stadium Nasional menaikkan semangat menjelang berlangsungnya acara dunia itu untuk pertama kalinya di Malaysia. Sektor politik. 2 September 98 telah merubah suasana politik negara untuk selamanya.
Pemecatan Anwar Ibrahim dari jawatan Timbalan Perdana Menteri dan tuduhan mahkamah yang dibuat ke atasnya menandakan permulaan gerakan reformasi politik tanah air. Penghujung tahun 1998 menyaksikan kebangkitan baru dalam suasana politik negara dengan terbentuk Gerakan Keadilan yang seterusnya membuka laluan kepada pembentukan Parti Keadilan Rakyat yang kita lihat hari ini. Penganjuran acara dunia. Dua acara penting dunia telah dianjurkan di Malaysia pada tahun 1998. Pertama, sudah pasti Sukan Commonwealth lah acara paling besar bagi Malaysia pada tahun 98. Seramai lebih 3,000 atlet dari hampir 70 negara mengambil bahagian dalam acara yang pertama kali dianjurkan di Asia. Mesyuarat APEC. Kedatangan pemimpin dunia ke Kuala Lumpur untuk bersidang membincangkan percaturan ekonomi Asia Pasifik dilihat sebagai acara penting bagi negara anggota pada ketika Asia masih melalui cabaran pemulihan selepas mengalami kejatuhan ekonomi. Perjalanan persidangan ini ketika Malaysia melalui kemelut politik dan ekonomi nyata membawa cabaran yang lebih hebat kepada negara. Semua perkembangan yang dikemukakan kali ini hanyalah sebahagian dari kejadian yang berlaku pada tahun 1998. Beberapa peristiwa yang berlaku pada tahun itu membuka laluan kepada beberapa perubahan dalam hala tuju pembangunan Malaysia dalam tahun-tahun berikutnya.